ayat ini khusus untuk golongan-golongan musyrik yang datang dari Bani Ismail, dan satu lagi golongan-golongan kafir yang datang daripada Bani Ishaq. Bani Ismail terkenal dengan golongan musyrik sebab rata-rata jurai yang melalui Nabi Muhammad tu, orang-orang Arab zaman Nabi Muhammad tu adalah golongan musyrik. Kerana perbuatan mereka yang mensyirik dan menduakan Allah melalui amalan penyembahan berhala. Jadi kenapa ayat ni jadi sanggahan kepada mereka? Seolah-olah mereka ni nak mengaku Bani Ismail. Kami ni keturunan daripada anak-anak Ismail. Sedangkan Ismail, Yakub, Ishak diperintahkan oleh tok mereka Ibrahim untuk terus kekal dalam agama ini, iaitu bentuk agama ni salah satu yang paling besar mengesakan Allah. Tiba-tiba kamu nak mengaku keturunan Ismail, kamu sendiri duk sembah berhala. Jadi perbuatan kamu tu bersalahan dengan apa yang menjadi pesanan nenek moyang kamu. Keturunan tetap keturunan, dia tak boleh berubah. Walaupun dia buat musyrik ke dia buat apa, kalau dah keturunan tu memang keturunan tu lah. Tak boleh seorang bapa, walaupun dalam drama selalu diguna skrip tu dah. Bila seorang anak tu seolah-olah perbuatan anak menconteng arang ke muka keluarga. Bapak pun, kamu bukan anak aku, kamu bukan keturunan aku. Skrip lagu tu lah kan. Dan mungkin juga bukan setakat skrip drama. Di luar pun kita ada yang sampai tak mengaku anak sekiranya anak tu buat satu perkara yang memalukan. Sama ada kita mengaku ke tak mengaku, keturunan tu memang tetap anak kita. Contoh kata, hang bukan anak aku. Walaupun dia kata lagu tu, tapi anak tu tetap anak siapa? Anak hang lah. Dia tak jadi anak orang lain dah. Jadi ni nak habaq di sini bahawa golongan-golongan musyrik ni khusus untuk Bani Ismail, yang mereka ni daripada keturunan Ismail tapi duk buat musyrik, sembah berhala. Tengok pada pesanan ni, tak suruh pun sembah berhala, dia suruh sembah Allah yang esa. Begitu juga golongan-golongan yang kafir. Kita kena faham kalimah kafir ni banyak makna. Antara kafir ialah ingkar. Ingkar ni memang khusus kepada Bani Ishaq, anak-anak Yakub, Bani Israel, yang kemudian tu mengingkari apa dia? Mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi yang terakhir Muhammad. Jadi bila mereka mengingkari, mereka jadi kafir. Mereka tak beriman dengan Muhammad, mereka tak beriman dengan wahyu terakhir Al-Quran. Jadi mereka menjadi seorang yang kafir. Sedangkan dalam masa yang sama, pengakuan sebelum ni mereka nak ikut apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah. Seolah-olah bila mari Nabi dan Rasul terakhir, mereka kena beriman kepada Nabi ni. Tapi disebabkan hawa nafsu, sifat kedengkian mereka, dendam kesumat mereka, maka mereka menjadi golongan yang kufur. Engkar dengan kebenaran yang dibawa datang kepada mereka. Jadi hak paling pentingnya, dalam agama Yahudi, dalam agama Nasrani sudah berlaku banyak penyelewengan. Contoh kita ambil, agak-agak anda, ketika Nabi Allah Isa hidup dulu, dia atau tidak yang mengajarkan ajaran Trinity dalam agama Kristian? Nabi Isa sendiri ajak, okey, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Nabi Isa ajak lagu tu ke? Tak. Nabi Isa juga mengajarkan ajaran yang sama, Allah itu esa. Lepas tu bila baginda wafat, yang hari ni orang Kristian duk percaya Trinity ni mari daripada mana? Kalau kata bukan daripada Isa, siapa yang ajak benda ni? Maksudnya benda ni dah diseludup masuk ke dalam akidah agama Islam sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa dengan menggunakan agama Nasrani. Begitu juga agama Yahudi. Dah banyak penyeludupan masuk, penambahan, perubahan, tokok tambah yang menyebabkan ada amalan-amalan ataupun ritual agama yang mereka buat dah berbaur mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni tuan-tuan, bila kita baca, kita jangan renung pada orang saja.
Bila kita tengok, oh banyaknya berlaku perubahan penyelewengan, teruk sungguhlah tak ikut Nabi Isa cakap. Banyak berlaku tokok tambah, hak ni dia tambah, hak ni dia kurang, hak ni dia ubah, hak ni dia seleweng. Teruk betul agama Yahudi. Bila kita bertindak menjadi seorang Muslim, adakah hari ni kita tidak pernah merasakan benda yang sama? Kita hari ni hak Islam ni tak jadi ke benda hak berlaku kepada Yahudi dan Nasrani tu? Tak, maksud saya tak jadi ke unsur-unsur penyelewengan dalam agama, kemasukan benda-benda baru yang kita panggil bid'ah dalam agama, penambahan dalam agama, pengurangan dalam agama, benda-benda yang sesat dimasukkan atas nama agama, benda-benda yang tak sepatutnya digunakan atas nama agama. Tak ada ke benda tu? Ada. Benda yang sama, cuma pengalaman lalu mengingatkan kepada kita jangan benda-benda tersebut berlaku lagi, tapi hakikatnya tetap berlaku. Sebab itulah Nabi memerintahkan supaya benar-benar menjaga akidah yang sahih, akidah yang benar, yang mana diikuti oleh kebanyakan sahabat-sahabat Nabi, imam-imam salaf dan ulama-ulama besar yang terdahulu. Contoh, nak bagi mudah faham, tengok ayat terakhir ni ya. 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat. Dan mereka itu adalah umat yang telah berlalu. Maksudnya bila kita baca Quran ni kisah siapa tadi? Nabi Ibrahim nak wafat. Ni kisah siapa? Nabi Yaqub nak wafat. Jadi antara Ibrahim dan Yaqub confirm Nabi Ishaq pun akan wafat, dan akan wafat dalam kes ni lah. Kemudian Nabi Allah Ismail pun akan wafat, dan mereka semua dalam konteks zaman kita dah meninggalkan kita, wafat. Jadi tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat yang sudah berlalu apa dia? Masa dan zaman mereka. Ingat, mereka dah berlalu satu hal. Laha ma kasabat. Bagi mereka ialah apa yang sebelum ini diusahakan oleh mereka. Maksudnya mereka dulu satu kaum yang dah berlalu, waktu mereka hidup dulu, mereka dah buat amalan mengikut amalan masing-masing ketika mereka hidup. Walakum ma kasabtum, dan untuk kamu juga kamu dah melakukan amalan kamu. Mereka dengan amalan mereka, walaupun mereka dah berlalu, tapi mari zaman kita dengan amalan kita. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu sesekali tidak akan dipertanggungjawabkan dengan apa-apa yang mereka lakukan. Kamu tidak dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka lakukan. Maksud Allah nak bagi tahu, kita hidup sebagai manusia ni dia ada sekelit ataupun rotation dia panggil. Ada umat-umat tertentu. Umat-umat yang pernah hidup di atas dunia dulu, ni zaman dia dah berlalu. Mari umat sekian-sekian dah berlalu. Mari satu kaum sekian-sekian dah berlalu. Tu zaman mereka. Bila sebut tu zaman mereka, pastinya ketika mereka hidup dulu, mereka beramal dengan amalan masing-masing. Sama ada jenis amalan orang beriman atau amalan yang sebaliknya. Baki lagi bila mari masa kita dengan amalan kita. Tak ada kena-mengena, depa-depa, kita. Dan sebab tu Allah bagi tahu kita ni tak akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya yang Allah nak, yang benda dah lepas dah. Dia hang-hang. Cuma yang Allah nak suruh tiru. Kadang-kadang ada orang yang membangga-banggakan. Tuan-tuan, saya nak sebut tak salah membangga-banggakan. Tapi lebih jauh kita nak apa yang kita bangga tu kita boleh ikut dan boleh tiru. Jangan setakat bangga saja. Contoh, ada setengah orang bangga, hang tahu dah aku keturunan mana? Aku keturunan syekh sekian-sekian. Tok akulah syekh tu. Syekh tu kalau hang buka kitab, nama dia duk naik sekali. Buka sikit nama tok aku. Buka sikit nama tok aku. Salah tak kita membanggakan seorang keturunan yang baik? Tak salah. Tapi yang lebih jauh,
di samping kita membanggakan keturunan yang baik, kalau syekh ni tok aku, syekh ni moyang aku, kita tiru apa yang pernah dilakukan oleh tok kita tu dalam kehidupan kita lah ni. Kalau tok kita tu jenis orang yang suka cari ilmu, suka geluk dengan ilmu, kita pun kena buat benda yang sama, tiru dia. Kalau tok kita dikenali sebagai seorang yang berpribadi mulia, berpribadi soleh, aku pun nak perangai macam perangai tok aku juga. Bukan setakat tok aku hebat, tok aku gelut, tok aku ni, kita di sini mak rempit tak habis-habis. Contoh. Boleh faham tak maksud dia? Membanggakan kemuliaan keturunan tu tak jadi salah. Tapi yang lebih jauh, di samping kita membanggakan, nak ditiru. Inilah hak minta kita tiru ni, pesanan-pesanan supaya berpegang teguh dengan agama Allah, terutama tentang soal tauhid dan akidah. Allah itu Esa. Jadi akibat kelalaian daripada pesan ni lah yang berlaku macam-macam tadi. Sebab itulah Allah menyangkal ayat ni kepada golongan musyrik, Allah menyangkal ayat ni kepada golongan kafir. Jadi nak jadi golongan musyrik ni ada, nak jadi golongan kafir ni ada akibat kelalaian pada pesanan tauhid tadi. Tak beringat pada tauhid, tak beringat pada akidah, tak beringat pada keesaan Allah, maka akan berlakulah apa yang dipanggil musyrik. Tak beringat benda tu juga akan berlakulah apa yang dipanggil kafir. Boleh faham itu tak? Faham ke tak faham ni? Kau saya seorang duk faham ni, orang lain tak faham jenuh.